Di Afrika Selatan, konvoi ejen Interpol yang diketuai oleh Lane sedang mengangkut seorang banduan yang dikenali sebagai Keith yang berkongsi cerita tentang kerjayanya dengan sebuah syarikat bernama Red Mountain. Ketika mereka menghampiri sempadan, trak di hadapan mereka tiba-tiba berhenti, menyebabkan Lane segera curiga. Tiba-tiba tentera keluar dari persembunyian dan melepaskan tembakan ke arah mereka. Lane tidak membuang masa dan mula melawan, menggunakan kemahiran melawan dan menembak tajam untuk mempertahankan dirinya. Tidak lama kemudian semua lelaki musuh telah dikalahkan oleh pasukan Lin dan mula jatuh seperti lalat, tetapi malangnya Lin ditembak di tangan kirinya, melarangnya bergerak pantas. Dia masih bertekad untuk melindungi Keith, jadi dia mengabaikan lukanya dan mengambil tempat duduk pemandu, memandu keluar dari kawasan itu secepat mungkin. Sementara itu di pantai yang indah di Florida, Keith, Travis dan bapa mertuanya Frank sedang memancing bersama. Hari ini adalah ulang tahun kematian isteri dan anak Travis, jadi dia dan Frank membuang abu mereka ke lautan. Selepas itu mereka kembali ke rumah di mana Frank cepat tertidur, tetapi Travis memutuskan untuk pergi ke bar untuk minum lebih banyak. Semasa berbual dengan pelayan bar, Travis melihat beberapa lelaki tiba dan menyedari bahawa mereka mengikutinya, jadi dia membuat rancangan. Travis pergi ke bilik air, dan dua lelaki itu mengikut, tetapi yang mengejutkan mereka, Travis tidak berada di dalam tandas lelaki. Dia sebenarnya bersembunyi di bilik mandi wanita, dan apabila dia keluar, dia mengambil sekeping besi dan meletakkannya di pintu untuk mengunci lelaki di dalam. Kemudian dia mencampurkan beberapa produk pembersih dan membuang adunan itu ke dalam bilik mandi lelaki sebelum menyalakannya, menyebabkan asap mula menyesakkan Samsung itu. Mereka mula terbatuk-batuk dan meminta pertolongan, jadi Travis membuka kunci pintu dan lelaki itu mengaku mereka berasal dari Gunung Merah. Syarikat itu mahu Travis kembali, tetapi dia menolak. Travis kembali ke bar dan dia melihat kawan baiknya Jim yang masih bekerja sebagai pembunuh upahan untuk Red Mountain. Mereka bercakap seketika, dan Jim cuba meyakinkan Travis untuk kembali bekerja kerana Travis telah berehat sejak keluarganya meninggal dunia. Dia juga menjelaskan bahawa bekas rakan sekerja mereka Keith mesti diselamatkan dari Interpol, jadi Travis diperlukan untuk misi itu. Travis berkata tidak dan cuba pergi, tetapi dia cepat berubah fikiran apabila dia mendengar mereka akan membayar $1 juta sehari. Malam itu, Travis menaiki Jim dan mereka membincangkan rancangan itu, bersetuju bahawa Travis akan dihantar ke Hong Kong untuk menghubungi Lin. Bercakap tentang Lin, dia memanggil anak lelakinya Christopher yang tinggal bersama neneknya semasa ibunya bekerja. Dia memastikan dia sihat dan berjanji akan kembali tidak lama lagi. Keesokan harinya, Travis menyamar dan mengetuk pintu apartmen Lin. Dia memperkenalkan dirinya sebagai kawan lama Lin dari Oxford dan mengetahui daripada Christopher bahawa Lin akan pulang tidak lama lagi. Sebelum pergi, Travis mengambil beg Christopher, berpura-pura memujinya dan secara senyap-senyap mencuri telefonnya. Dengan menggodam telefon, Travis mendapati Lane terbang semula pada malam itu, jadi dia mencari penerbangan terpantas ke Afrika Selatan, di mana Lane berada pada masa ini. Sebaik sahaja dia tiba di lapangan terbang, Travis terus menyamar sehingga dia berjaya duduk di sebelah Lane dan cuba memulakan perbualan, tetapi Lane tidak banyak berbual dan pergi ke penerbangannya. Untuk menghentikannya, Travis menelefon Red Mountain dan mereka menarik beberapa tali untuk membatalkan penerbangan Lane, menyebabkan Lane kembali dan berbual dengan Travis lagi. Selepas itu, Travis mengajaknya makan malam dan dia menerimanya. Di restoran, Travis berpura-pura dia seorang jurujual dan menyebut keluarganya, menarik perhatian Lin dengan betapa dia mengambil berat terhadap mereka. Kemudian mereka menyewa bilik tidur hotel dan bermalam bersama-sama, walaupun Travis tidak dapat berhenti memikirkan isterinya yang sudah meninggal. Keesokan paginya, semasa Lin sedang mandi, Travis mengambil banyak maklumat daripada telefonnya dan bersiap sedia untuk membunuhnya. Dia secara senyap-senyap memasuki bilik mandi dan menarik picu pada Lin, tetapi tiba-tiba dia kembali ke atas katil kerana itu hanya dia membayangkan bagaimana keadaan akan berlaku. Tidak mahu menjadikan Christopher sebagai anak yatim piatu, Travis pergi tanpa membunuh Lin dan menelefon Jim untuk memberitahu dia mendapat lokasi Keith. Tiba-tiba Lin muncul dan mengacukan pistolnya ke arah Travis, memintanya berlutut, tetapi apabila dia melakukannya, sebuah kereta lalu dan memberinya peluang untuk mengeluarkan pistolnya. Mereka berdua melepaskan tembakan dan selepas bertukar beberapa tembakan, Lin berjaya menembaknya tepat di dada. Apabila Travis menyedari darah keluar dari dadanya dan jatuh ke lantai, dia mula melihat kenangan gembira keluarganya dan fikir dia akhirnya bersatu semula dengan mereka, yang membuatkan dia gembira. Bagaimanapun beberapa saat kemudian Travis terkejut apabila bangun di bilik pembedahan. Dia menjerit sekuat hati, dan Dr. Helen membantunya bertenang sehingga dia dapat mengawal derianya. Jim berada di sana juga dan mula menerangkan apa yang berlaku. Red Mountain telah melakukan prosedur ini untuk masa yang lama, yang merupakan percubaan untuk menghidupkan semula orang. Terdapat satu tangkapan, mangsa hanya mempunyai 24 jam lagi untuk hidup, seperti yang ditunjukkan oleh pemasa yang dipasang pada pergelangan tangan Travis yang sudah mengira detik 24 jamnya pada ketika itu. Wesley, bos besar di belakang Red Mountain, tiba dan bertanyakan Travis lokasi Keith sambil meluahkan kekecewaannya dengan kerja Travis.
Kemudian Wesley memberikan tugas itu kepada Jim yang mengejutkan Jim kerana dia tidak mahu melakukan kerja basah itu lagi. Malangnya dia tidak mempunyai pilihan atau keluarganya akan dibunuh. Selepas Wesley pergi, Jim memberitahu doktor untuk membunuh Travis dan pergi juga. Helen menyediakan picagari dan cuba memberikannya kepada Travis tetapi dia cepat menjadi agresif. Dia mencuri pisau bedah untuk melarikan diri dari pengikat kerusi, membunuh pengawal dan kemudian menangkap Helen sebagai tebusannya. Semasa mereka meninggalkan bilik itu, lebih ramai pengawal datang dan mula menembaknya tetapi dia pernah menjadi yang terbaik atas sebab tertentu dan membunuh mereka semua dengan pantas. Di tengah-tengah pertempuran itu, Travis terkejut tiba-tiba melihat anaknya dan Helen menjelaskan bahawa halusinasi adalah kesan sampingan daripada prosedur. Setelah Travis yakin tiada orang lain mengikutinya, dia membebaskan Helen. Kemudian dia mencari telefon awam dan menelefon Frank untuk memberitahu dia tidak akan kembali, berterima kasih kepadanya untuk segala-galanya. Seterusnya dia mendapati sebuah teksi diletakkan berhampiran, jadi Travis mengancam untuk membunuh pemandu dan mencurinya. Sementara itu Keith sedang melakukan pengakuan rakaman untuk Interpol di sebuah bilik besar di sebuah hotel. Dia memberitahu mereka semua yang dia tahu tentang rahsia gelap Red Mountain dan ulasan mengenai layanan Wesley yang tidak berperi kemanusiaan terhadap manusia. Memandangkan Red Mountain ingin membuat prosedur untuk membawa manusia kembali kepada manusia, mereka telah membunuh orang rawak untuk digunakan dalam eksperimen mereka. Doktor akan memeriksa mayat dan membiarkannya reput jika ia tidak serasi atau tidak dapat menjalani prosedur. Pada suatu hari, Keith dan rakan sekerja lain menemui ruang bawah tanah di mana semua orang mati dilonggokkan dan Wesley mengarahkan mereka meletakkan semua mayat ke dalam satu tapak pembuangan dan membakarnya bersama-sama. Ini menyebabkan Keith trauma dan akhirnya mendorongnya untuk berhenti dari Red Mountain, itulah sebabnya dia menjadi sasaran. Semasa Keith bercakap, Lynn berkeliaran di sekeliling bilik dan mengintip keluar tingkap. Dia segera menyedari bahawa terdapat penembak tepat di bangunan di seberang jalan yang ternyata adalah Jim. Lynn segera memberi amaran kepada semua orang untuk turun tetapi sudah terlambat. Jim melepaskan tembakan dan membunuh sekumpulan ejen. Lynn mengejar Keith dan melindunginya tetapi sebelum meninggalkan bilik itu, Keith mengambil kad memori kamera. Kemudian Jim memanggil rakan sekerjanya, memberitahu mereka untuk menggeledah bangunan. Tidak lama kemudian Lynn dan Keith dikejar oleh Red Mountain dan sekali lagi Lynn menggunakan kemahiran hebatnya untuk membunuh semua orang. Sambil mengelak orang awam yang panik, mereka berjaya menuju ke pintu keluar tetapi mereka tidak menyedari bahawa terdapat dua lelaki bersenjata di belakang mereka, bersedia untuk menembak. Nasib baik Travis muncul dan memandu ke arah mereka untuk menghalang mereka. Lynn dan Keith teragak-agak untuk masuk ke dalam kereta kerana mereka tidak dapat memastikan niat Travis tetapi mereka tidak mempunyai pilihan melarikan diri lain, jadi mereka mengikutinya. Jim melihat ini dari jauh dan kecewa apabila mengetahui bahawa Travis kini membantu sasaran mereka. Travis memandu teksi yang dicurinya sepantas mungkin kerana Red Mountain mengejar mereka dengan tembakan terbuka. Ketiga-tiga mereka memutuskan untuk bekerja sebagai satu pasukan dan semasa Travis memandu, Lynn membalas dan Keith cuba sedaya upaya untuk bersembunyi kerana dia seorang saksi penting. Selepas beberapa batu yang sangat panjang mengejar, malangnya Keith ditembak oleh Jim. Akhirnya Travis menarik langkah gila dengan kereta untuk membuat musuh mereka terhempas, kemudian dia memandu ke pantai yang selamat. Keith meninggal dunia sebaik sahaja mereka membawanya keluar dari kereta, membenarkan Lynn melihat kad memori di tangannya dan mengambilnya. Di ibu pejabat Red Mountain, Jim menghubungi Wesley untuk memaklumkan kepadanya bahawa misi itu tidak lengkap yang menyebabkan Wesley berang. Salah seorang lelaki mereka tiba-tiba tiba dengan kamera Interpol tetapi yang mengejutkan Jim tiada kad memori. Dia gugup kerana Wesley akan membunuhnya jika dia tahu, jadi dia mengarahkan anak buahnya pergi ke Hong Kong dan menculik Christopher. Kemudian Jim memanggil Lynn dan memberitahunya tentang apa yang mereka lakukan, menyebabkan Lynn jatuh melutut apabila dia mendengar berita yang mengerikan itu. Travis cuba menenangkannya sebelum berunding dengan Jim melalui telefon, mengetahui bahawa Jim mahukan kad memori sebagai pertukaran untuk Christopher dan bersetuju tentang tempat untuk bertemu. Pertama sekali, mereka perlu menyediakan. Semasa pemanduan, Travis melihat halusinasi anaknya di tengah jalan dan mula mengimbas kembali dan Lynn terpaksa membuatnya tersentak. Beberapa saat kemudian, Travis membawa Lynn ke ibu pejabat lama Red Mountain dan memasuki pejabat tersembunyinya. Travis mengambil semua peluru yang ditinggalkannya di sana dan menyediakan semua yang mereka perlukan, termasuk bom, manakala Lynn mengagumi gambar keluarga Travis. Selepas itu, Travis dan Lynn memandu ke kawasan Setinggan dan bercakap dengan ketua kampung Amahle untuk meminta bantuannya. Travis mengaku bahawa ramai orang di kampung itu hilang kerana mereka dibawa pergi oleh Gunung Merah untuk menjadi tikus makmal mereka dan Amahle yang marah menerima bantuan untuk membalas dendamnya. Beberapa jam kemudian, Travis tidak mempunyai banyak masa lagi apabila dia akhirnya bertemu dengan kumpulan Red Mountain yang diketuai oleh Zack. Lelaki ini menganggap Travis dan Lynn bersendirian, tetapi Travis bersiul dan semua orang di kampung itu muncul dengan senjata di tangan mereka.
Semasa membincangkan pertukaran, Travis mula berasa pening, jatuh melutut kerana kesan sampingan yang melemahkannya. Zack marah dan cuba mengacukan pistolnya ke kepala Travis, tetapi tiba-tiba Amahla menembak Zack dan kekecohan bermula. Penduduk kampung mungkin tidak mempunyai banyak pengalaman dalam pertempuran, tetapi mereka berjuang melawan Gunung Merah semampu mereka untuk membalas dendam kehilangan rakyat mereka. Malangnya, Red Mountain mempunyai lebih banyak senjata dan penembak yang lebih baik, jadi mereka dengan cepat melepaskan tembakan dan membunuh hampir semua orang. Lin bimbang tentang keselamatan Christopher, tetapi Travis tahu bahawa Red Mountain tidak akan membawa tebusan ke dalam pertukaran. Bagaimanapun dua kereta cuba melarikan diri, dan salah satu daripadanya diletupkan oleh penduduk kampung. Lin mula menganggap yang paling teruk, tetapi Travis menyeriknya bersamanya ke dalam kenderaan lain untuk mengejar kenderaan yang melarikan diri. Red Mountain berada dalam kerugian kerana mereka tidak tahu kawasan itu, dan Travis berjaya mengambil jalan pintas untuk muncul di jalan di hadapan mereka dan menghalang laluan mereka. Lin bergegas keluar dari kereta untuk membunuh pemandu musuh dan dengan gembira bersatu semula dengan anaknya. Menonton mereka membuatkan Travis memikirkan masa keluarganya sendiri dan bagaimana dia mengecewakan mereka dengan bekerja terlalu banyak. Dengan hanya tinggal 36 minit lagi, Travis mengucapkan selamat tinggal kepada Lin dan mengambil tebusan salah seorang anak buah Red Mountain, membuatkan dia membawanya ke ibu pejabat untuk membalas dendam terakhirnya. Travis menutup kepalanya dengan beg yang mereka gunakan pada Christopher dan mula mengimbas kembali masa Jim memberitahunya tentang kematian keluarganya. Apabila mereka tiba di ibu pejabat, Travis menembak pengawal hadapan dan seluruh bangunan segera dimaklumkan. Jim dan Wesley melihat kamera keselamatan untuk mengawasi Travis dan Jim menggunakan komunikator gerai hadapan untuk berhubung dengannya. Jim cuba membuat dia melihat sebab dan Wesley mengancam untuk membunuh Frank jika dia tidak berhenti, tetapi Travis enggan berputus asa. Dia cuba menghubungi Frank untuk memberi amaran, tetapi lelaki tua itu tidak menjawab. Wesley mengarahkan semua orang untuk bersiap dan semasa semua orang berada dalam kedudukan mereka, Travis memandu ke dalam bangunan dan merosakkan penerimaan tetamu. Lelaki itu segera menggeledah kereta, tetapi Travis sudah tiada. Sementara itu di Florida Keys, dua lelaki masuk ke dalam rumah Frank, tetapi Frank pantas memperdaya mereka dan membunuh mereka tanpa mengeluarkan peluh. Kembali ke ibu pejabat, lelaki itu terkejut apabila mereka melihat kereta Travis penuh dengan bom di dalamnya. Mereka panik tetapi sudah terlambat, bom meledak dan memusnahkan bilik, membunuh kebanyakan lelaki. Jim bersedia untuk melindungi Wesley apabila dia mendengar semua bunyi kekecohan di koridor, menunjukkan bahawa Travis membunuh semua orang yang menghalangnya. Kecewa, Wesley memanggil pasukan lain untuk menghantar mereka selepas Lin. Apabila Travis akhirnya sampai ke pejabat Wesley, dia hanya mempunyai kurang daripada 10 minit untuk hidup. Mula-mula dia melawan semua pengawal yang masuk dan membunuh mereka semua, tetapi dia juga cedera dalam proses itu. Mengetahui dia tidak boleh menghalang Travis, Jim pergi ke bar untuk minum terakhirnya. Selepas pergaduhan yang panjang dan sengit, Travis berjumpa lagi dengan anaknya dan memohon maaf atas segala-galanya. Kemudian dia keluar dan semasa bergelut melawan pengawal terakhir, dia menembak Wesley di kaki untuk menghalangnya daripada melarikan diri. Kini Travis mempunyai dua pistol di tangannya, menunjuk ke arah Wesley dan Jim pada masa yang sama. Wesley menggunakan peluang untuk mengaku segala-galanya, dialah yang menghantar arahan untuk membunuh keluarga Travis selepas dia cuba berhenti untuk menghabiskan lebih banyak masa bersama mereka. Lebih memburukkan keadaan, Jim yang menarik picu, tetapi dia tidak mempunyai pilihan kerana dia perlu menyelamatkan keluarganya sendiri. Travis menembak Wesley di bahu untuk membuatnya menderita, tetapi dia enggan membunuh Jim kerana dia hanyalah boneka yang dimanipulasi seperti dia. Sebaliknya, Travis meminta Jim untuk menghentikan penembak tepat yang mereka hantar selepas Lin dan Christopher, dan untuk membaiki persahabatan mereka, Jim melakukan perkara yang betul dan membuat panggilan. Dengan hanya 1 minit lagi, Travis terlalu lemah untuk berdiri, jadi Jim mengambil pistol dan mengacukannya ke Wesley. Pada masa itu, lebih ramai lelaki Red Mountain masuk ke dalam dan memberi amaran kepada Jim untuk berhenti, tetapi Jim tetap menembak dan membunuh Wesley pada masa yang sama Red Mountain membunuhnya. Sementara itu, masa Travis akhirnya habis dan dia menutup matanya, membenarkan dia bertemu keluarganya semula. Dia gembira dapat bersatu semula dengan mereka dan dia bersedia untuk menghabiskan keabadian bersama-sama, tetapi pada masa itu, suara Helen memberitahu dia untuk bertahan di sana dan Travis bangun di bilik pembedahan semula.